hampir semua negara maju dan berkembang mempunyai hutang dan sememangnya tidak ada negara yang boleh lari daripada melakukan hutang. Menurut Institute of International Finance (IIF), hutang-hutang oleh negara di seluruh dunia jika digabungkan nilainya mencecah sebanyak 300 trilion US dollar pada tahun lepas. Hutang yang dipinjam setiap negara dimanfaatkan untuk keperluan yang berbeza-beza. Ada yang digunakan untuk membantu keperluan jangka pendek dan ada pula yang digunakan untuk membiayai projek jangka panjang. Walaupun begitu, jumlah hutang sesebuah negara ini tidaklah menunjukkan prestasi ekonomi negara tersebut. Sebaliknya, ia bergantung kepada kemampuan sesebuah negara itu untuk membayar semula jumlah yang dipinjam. Ramai yang percaya bahawa jika ekonomi sesebuah negara itu stabil, kerajaan akan mengurangkan perbelanjaan dan tidak ada lagi hutang. Tetapi sememangnya dapat dilihat bahawa walaupun perbelanjaan kerajaan terus meningkat, jurang antara perbelanjaan dan hasil yang diunjurkan akan semakin kecil. Selain itu, faktor utama peningkatan hutang di kebanyakan negara adalah disebabkan penularan pandemik COVID-19 yang melanda dunia pada tahun 2019. Sehingga hari ini, banyak negara yang masih dalam usaha untuk pemulihan ekonomi pasca pandemik. Jadi dalam video kali ini, kita akan melihat negara dengan hutang yang paling banyak di dunia. Teruskan menonton. Setiap tahun, kerajaan akan berbelanja dan memperolehi hasil. Hasil yang melebihi perbelanjaan pula akan dipanggil lebihan ataupun surplus, manakala perbelanjaan yang melebihi hasil pula dipanggil defisit. Ini adalah 4 perkara utama dalam memahami sesebuah ekonomi. Sesebuah kerajaan perlu berbelanja atas banyak sebab. Pada dasarnya, kerajaan harus mengisi kelompongan yang tidak mampu diisi oleh sektor swasta. Infrastruktur asas seperti sekolah, jalan raya dan hospital pula adalah contoh termudah bagi memahami perbelanjaan negara. Namun dalam pada masa yang sama, kerajaan juga perlu memastikan imbangan bekalan dan permintaan dalam makroekonomi. Perbelanjaan kerajaan yang terlalu tinggi kadangkala boleh menjerumuskan sesebuah negara dalam kacah populisme. Dari segi pelaburan pula, pelabur biasanya membandingkan kadar hutang negara dengan kadar keluaran dalam negara kasar KDNK negara, di mana kedua-dua kadar ini kemudian akan diperatuskan. Kalau nilainya terlalu tinggi, maka pelabur akan merasa tidak selamat untuk melabur di sesebuah negara. Akibatnya, mereka akan bertindak untuk menuntut kadar faedah yang lebih tinggi untuk menampan sebarang risiko yang bakal berlaku. Secara ringkasnya, 2 perkara perlu diperhatikan bagi isu hutang negara ialah nisbah hutang kepada KDNK dan hutang per kapita bagi sesebuah negara. Untuk lebih mudah difahami, hutang per KDNK ialah perbandingan antara jumlah hutang dengan jumlah nilai pasaran keseluruhan barangan dan perkhidmatan negara. Manakala hutang per kapita pula merupakan perbandingan antara jumlah hutang negara kepada jumlah penduduk. Ini bermaksud lebih banyak nisbah hutang per KDNK, maka lebih tinggi kemampuan negara untuk membayar semula hutang. Di sini, kami senaraikan 5 negara di dunia yang mempunyai jumlah hutang yang tinggi bagi tahun lepas. Senarai negara dengan hutang tertinggi ini diperoleh berdasarkan data yang dikeluarkan pada tahun 2022 oleh pelbagai agensi termasuk IMF dan OECD. United Kingdom. Walaupun United Kingdom tersenarai sebagai antara negara yang mempunyai hutang paling banyak, tetapi kajian Invest mendedahkan bahawa United Kingdom mempunyai populasi yang paling mementingkan hutang. Data menunjukkan bahawa United Kingdom mempunyai paling banyak carian bagi setiap 100,000 orang untuk istilah berkaitan hutang dan kredit. United Kingdom juga didedahkan sebagai negara yang paling mementingkan hutang di dunia. Terdapat 2,385.47 carian bagi setiap 100,000 orang dan ini menunjukkan bahawa orang di United Kingdom adalah yang paling terlibat dengan dunia hutang, sama ada dengan mencari saluran kredit baru atau mencari bantuan untuk menguruskan keadaan kewangan mereka. Kadar carian ini sebenarnya hampir 2 kali ganda berbanding Amerika Syarikat. Dari segi ekonomi negara pula, pertumbuhan ekonomi United Kingdom merupakan antara yang terbaik termasuk negara Jerman. Namun pada tahun 2017, pertumbuhan ekonomi negara Eropah lain mula menyaingi United Kingdom setelah Brexit diumumkan. Sejak kemelesetan ekonomi 2007-2008, pertumbuhan ekonomi di United Kingdom bergerak perlahan tetapi ia dapat dipulihkan. Itali adalah salah satu daripada negara Mediterranean yang tersenarai dalam senarai negara dengan hutang paling tinggi di dunia dan ini menunjukkan bahawa faktor serantau mungkin menjadi sebahagian besar kenapa hutang Itali begitu tinggi. Negara itu juga menyaksikan peningkatan besar dalam hutang kerajaan akibat daripada pandemik COVID-19 di mana Itali adalah salah satu negara yang paling terjejas di Eropah dan mengakibatkan beberapa sekatan penutupan paling teruk telah dikenakan.
Peningkatan perbelanjaan awam adalah satu lagi faktor utama di sebalik peningkatan beban hutang negara Itali kerana kerajaan mengambil langkah untuk membantu negara keluar daripada kesan ekonomi negatif pandemik COVID-19. Purata hutang kerajaan berbanding KDNK di Itali ialah 118.06% daripada tahun 1988 hingga tahun 2022 dan pernah mencapai tahap tertinggi sepanjang masa iaitu sebanyak 154.90% daripada KDNK pada tahun 2020 iaitu semasa pandemik COVID-19 memuncak. Euro yang lebih lemah juga telah menjadi salah satu penyumbang kepada peningkatan tahap hutang kerana kebanyakan hutang Itali berharga dalam euro. Greece juga merupakan antara negara yang mempunyai hutang tertinggi berbanding KDNK di dunia. Krisis hutang kerajaan Greece menjadi tajuk utama sekitar tahun 2010 ketika negara itu bergelut dengan kesan krisis kewangan global. Ini mengakibatkan kemelesetan terbesar dalam sejarah. Krisis Greece bermula pada akhir 2009 di mana ia dicetuskan oleh kegawatan 2008 di seluruh dunia, kelemahan struktur dalam ekonomi Greece dan kekurangan fleksibiliti dasar monetary sebagai ahli zon euro. Krisis hutang Greece ialah melibatkan hutang kerajaan Greece dengan Kesatuan Eropah antara tahun 2008 hingga 2018. Pada Disember 2004, European Commission telah mengeluarkan amaran rasmi kepada Greece selepas mendapat tahu pemalsuan data status kewangan negara di mana perbelanjaan melebihi pendapatan bagi menyertai keahlian zon euro. Amerika Syarikat. Menurut data OECD, Amerika Syarikat juga merupakan antara negara dengan jumlah hutang terbanyak di dunia iaitu dengan anggaran hutang kerajaan pada 22.7 trilion US dollar atau 108% daripada KDNK. Walau bagaimanapun, data Jun 2022 yang diterbitkan oleh Kerajaan Amerika Syarikat meletakkan hutang melebihi 126% daripada KDNK nominal negara dengan kebanyakan perbelanjaan meningkat disebabkan oleh pandemik COVID-19. Pada permulaan wabak tahun 2020, hutang kerajaan Amerika Syarikat adalah 108% daripada KDNK menurut data yang diterbitkan kerajaan. Walau bagaimanapun, pemotongan cukai dan penurunan hasil cukai semasa pandemik menyumbang kepada peningkatan hutang negara. Perbelanjaan kerajaan Amerika Syarikat melebihi pendapatannya dalam kebanyakan tahun dan Amerika Syarikat tidak mempunyai lebihan belanjawan sejak tahun 2001. Sepanjang 100 tahun yang lalu, hutang Persekutuan Amerika Syarikat telah meningkat daripada 408 bilion US dollar pada tahun 1922 kepada 30.93 trilion US dollar pada tahun 2022. Jepun mempunyai peratusan hutang negara tertinggi di dunia iaitu 259.43% daripada KDNK tahunannya. Namun begitu, kadar bunga yang dikenakan kepada negara Jepun adalah sangat rendah. Faktor ini kerana rakyat Jepun sendiri yang menjadi penjamin kepada 90% hutang negaranya. Nisbah yang tinggi itu juga disebabkan oleh dasar ekonomi iaitu rangsangan fiskal yang digunakan Jepun untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi negaranya. Jepun juga terkenal sebagai negara pemiutang atau kreditor terbesar dunia sejak tahun 1980-an menggantikan Amerika Syarikat. Hutang Jepun mula bertambah pada tahun 1990-an apabila gelembung kewangan dan hartanahnya meletup sehingga membawa kesan buruk yang menyebabkan kerajaan melancarkan beberapa inisiatif. Dengan pakej rangsangan dan populasi tua yang semakin meningkatkan kos penjagaan kesihatan dan keselamatan sosial, hutang Jepun mula mencecah paras 100% daripada KDNK pada akhir tahun 1990-an. Antara langkah yang diambil kerajaan bagi memulihkan ekonomi adalah seperti menjual bond dan menyelamatkan bank serta syarikat insurans dengan kredit faedah rendah untuk membantu memulihkan ekonomi yang bergelut pada tahun 2000. Institusi perbankan pada masa tersebut perlu diaudit, disatukan atau dinasionalisasikan. Walaupun tindakan ini boleh dikatakan menyelamatkan ekonomi Jepun, ia juga menambah banyak hutang negara. Sejak daripada itu, krisis besar seperti Great Recession 2008, bencana nuklear Fukushima 2011 dan pandemik COVID-19 telah merumitkan lagi usaha kerajaan Jepun untuk memerangi hutang negara. Kesimpulannya, para pengkaji dan pakar ekonomi berpendapat bahawa nisbah hutang negara yang tinggi kepada KDNK bukanlah sesuatu yang luar biasa. Namun, kerajaan perlu memastikan aset negara lebih besar berbanding obligasi hutangnya dan wang yang dipinjam berupaya menjana pendapatan pada masa akan datang. Ini kerana kita dapat lihat bahawa kebanyakan negara yang tersenarai dalam negara dengan hutang paling tinggi adalah negara-negara maju. Terima kasih kerana menonton dan jangan lupa subscribe. Jumpa lagi.